Jangan kerana satu kebaikan, kita membuka pintu kepada 3 atau 4 kejahatan yang lain. Dengan izin Tuan Yang di-Pertua, the road to hell is paved with the best of intentions. Saya nak mulakan dulu dengan kebaikan yang pindaan ini bawa. Pujian wajib diberi dan pujian akan diberi. Dengan jelas, pindaan ini akan mengangkat dan memartabatkan golongan wanita yang sebelum ini dilayan dengan berbeza. Wanita yang warga negara Malaysia melahirkan anak Malaysia di luar negara tetapi dinafikan haknya hanya kerana gendernya. Dan kini dengan pindaan ini statusnya akan dikembalikan dan akan dapat layanan yang adil. Pindaan ini saya setuju dan sokong 100%. Saya juga perlu memuji Yang Berhormat Menteri secara peribadi kerana sebelum pindaan ini dibuat pun, sebelum dibawa ke Dewan ini, layanan kepada mereka baik. Satu persatu permohonan mereka telah pun diluluskan dan mendapat perhatian menteri. Bukan setakat wanita, saya sebagai ahli Parlimen MUA banyak menghantar permohonan di dalam dan juga di luar kawasan saya yang mendapat perhatian menteri dan balasan. Agak sukar untuk menteri cepat jawab surat satu per satu. Dan perkara ini wajar mendapat pujian. Itu pujian bagi pindaan dan kepada Yang Berhormat Menteri. Kini tiba kritikan yang membina. Saya dengan izin ingin menjawab sahabat saya, iaitu Yang Berhormat Segambut. Saya mendengar dan meneliti ucapannya di mana beliau berkatakan, the women are watching, wanita di luar sana sedang memerhati dan kalau tidak sokong akan ada akibat dan kesannya. Saya ingin menjawab bukan sebagai Syed Saddiq ataupun ahli Parlimen MUA, tetapi untuk membawa suara lebih 112 NGO dan lebih 84 individu berpengaruh. NGO dan individu berpengaruh ini telah pun mendedikasikan hidupnya, kerjayanya untuk membela wanita-wanita yang berisiko, yang paling susah, paling miskin, orang asal, yang telah pun mendedikasikan berdekat-dekat masanya untuk membela golongan yang paling berisiko. Dan NGO-NGO ini sendiri yang membantah, membangkang kerana ada beberapa masalah melalui pindaan regresif ni. Yang baik mereka sokong, tetapi ada pindaan regresif yang mereka bantah. So jangan paksa kita untuk menerima segala-galanya. Yang baik boleh kita terima, yang tidak baik boleh kita bangkang supaya boleh diteliti dan ditambah baik. Apa masalah di sini? Saya mulakan. Ya betul, wanita akan dapat pembelaannya, tetapi kumpulan yang paling berisiko akan dapat akibat padahnya. Mana kumpulan berisiko ini? Sebelum pindaan ini dibawa ke Parlimen, anak PR akan mendapat IC biru. Kita perlu faham, ini mungkin kata yang agak sensitif. Oh, tapi anak PR ini maksudnya mereka bukan warga negara Malaysia lah. Tidak ada kesetiaan di Malaysia. Saya nak bangkitkan individu-individu yang banyak datang ke pusat khidmat Parlimen saya. Mereka ini yang kadang-kadang tidak ada kewarganegaraan adalah kerana isu birokrasi. Mereka datang walhal telah menetap, bekerja, melahirkan anak di Malaysia melebihi 40 ke 50 tahun. Tetapi nasib mereka tidak mendapat pembelaan yang sewajarnya. Kita dah dengar tadi beberapa ahli Parlimen Sabah dan Sarawak bangkitkan orang asal di kawasan mereka. Tetapi tanpa pindaan ini, sekurang-kurangnya anak mereka secara automatik akan diberikan IC biru. Dengan itu, sekurang-kurangnya anak mereka akan mendapat pembelaan yang sewajarnya. Kenapa IC biru ini penting? Kerana ini melibatkan pembelaan kepada isu pendidikan, kesihatan, kebajikan, perkara asas. Tetapi dengan pindaan ini, apabila kita keluarkan terus anak-anak PR ini dan kini mereka tidak dapat secara automatik tetapi melalui pendaftaran, masalahnya kita mungkin akan mencipta generasi yang baru, iaitu generasi tanpa kewarganegaraan. Dan ini masalah yang sangat besar Tuan Yang di-Pertua, kerana akhirnya padah ataupun kesan negatif itu jauh lebih besar daripada kesan positif yang boleh dibawa, dan perkara ini perlu kita timbangkan sebaik mungkin. Saya nak jawab, saya faham dan saya kata niat saya rasa Yang Berhormat Menteri sangat baik, kerana Yang Berhormat Menteri tanpa gagal dalam bab case by case memang dia cepat jawab dan perkara itu wajib dipuji. Tetapi adakah perkara ini akan kekal selama-lamanya? Kalau ada perubahan, apa akan berlaku? Atau adakah kita akan harapkan Yang Berhormat Menteri untuk melihat dan meneliti setiap satu permohonan yang jumlahnya puluhan ribu pada masa yang akan datang? Sebab itu saya katakan niatnya begitu baik, tetapi kita tidak boleh harapkan bahawa semua dari atas yang bawah kongsikan niat yang baik tersebut. So, with respect, it's not about you.
minister, tetapi ini melibatkan sistem yang perlu kita ada safeguard ataupun guardrails atau dengan izin prasyarat baik yang mencukupi supaya masalah ini tidak timbul. Izinkan 30 saat saja untuk saya rumuskan. So, apa cadangan saya untuk kita tambah baik pindaan ini? Dua perkara. Pertama sekali, kalau kita ingin luluskan pindaan perlembagaan ini, jangan kita keluarkan terus nasib orang asal ataupun perkataan PR daripada pindaan perlembagaan itu. Saya faham isu kesetiaan. Apa kita boleh lakukan adalah PR yang lahir di Malaysia, tinggal di Malaysia, menetap di Malaysia, kita boleh definisikan secara jelas. Maksudnya mereka yang betul-betul setia itu akan kekal, dan mereka yang ingin menggunakan klausa itu untuk isu mereka, kita boleh keluarkan. So we can specify dengan izin. Itu yang pertama. Atau yang kedua, apa kita boleh buat adalah untuk luluskan pindaan bagi golongan ibu dan tangguhkan pindaan regresif yang lain selagi kita belum dapat perincikan guardrails ataupun safeguard, supaya walaupun nyambut menteri yang baik sudah tidak ada, tetapi sistem itu dapat kita tambah baik melalui safeguards, melalui pindaan perlembagaan ini. Dua cadangan saya, itu rumusan saya. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Itu pandangan daripada MUA.